Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mudah-mudahan saudara yang ikuti dalam keadaan selamat dan kekal di rumah, ikut perintah kawalan pergerakan, dan juga yang penting jarak atau pembatasan sosial. Tadi umpamanya ada rakan-rakan yang datang berikan mask, topeng dan juga sabun sanitizer. Kemudian nak ambil gambar, jenuh saya duduk berentap sebab semua nak datang dekat. Saya kata ikut jarak, jadi tak mau dianggap saya sombong, tapi saya kata nanti tak, kita kena ikut peraturan. Jadi kadang-kadang ada yang di kalangan kita tu agak cuai tentang, jadi mudah-mudahan kita harus pastikan kita ikut peraturan keduanya, ya, iaitu perintah kawalan pergerakan, dan yang kedua jarak atau pembatasan sosial. Baik, malam ini seperti yang dijanjikan, saya nak sentuh sedikit tentang masalah pendidikan. Kita akan kupas panjang kemudian, tetapi cukup untuk menyatakan ini cuti dekat dah panjang. Sekolah-sekolah harus mulakan tugas sedaya upaya mereka. Kita boleh keluar ke arahan gunakan online, internet. Ada sekolah tak ada internet, ada rumah tak ada internet. Kalau ada satu laptop yang belajar di sekolah 4 orang, ada masalah yang begitu kita hadapi. Tetapi ia tidak harus menghalang daripada usaha, dan saya ucap tahniah kepada pihak universiti yang telah memulakan program ini dan juga sekolah yang telah berusaha dalam keadaan lebih terbatas. Saya lebih bimbang kedudukan sekolah-sekolah di desa dan sekolah di pedalaman kerana akan lebih terjejas. Sekolah-sekolah bandar, termasuk yang pengalaman cucu-cucu saya ini, nampak lebih mampu kerana pertamanya konektiviti internet, dan keduanya kepantasan sekolah-sekolah mengambil tindakan. Yang ini kita akan sentuh lebih panjang kemudian. Soalan yang dibangkitkan, saya ingat banyak berulang daripada semalam, ialah kerana kedudukan IKS, industri kecil dan sederhana, atau perusahaan kecil dan sederhana. Saya beri angka tapi agak sepintas lalu agak mengelirukan, semalam saya mohon maaf, tetapi angka yang diperolehi daripada sumber statistik dan kerajaan dan kementerian, ini jumlah perusahaan ini bukan kecil, ya. Jadi kita ada dua pihak. Satu, membantu rakyat bawahan, penjajah. Kalaupun kita kata batal bazar Ramadan, saya bercakap dengan Menteri Besar Selangor, Negeri Sembilan, Ketua Negeri Pulau Pinang, sekurang-kurangnya pastikan ada online, ada ambil cara pukal, ada langkah-langkah ambil supaya jangan terus membebankan kelompok peniaga kecil dan penjajah, ya. Kita setuju batal. Kadang-kadang kita bagi ini orang besar negara batal, tetapi orang yang nak harap nafkah bulan Ramadan ini, kita kena carilah jalan keluar walaupun cara yang sangat terbatas. Itu cadangan sama ada cara online ataupun cara pukal, ya. Itu kebijaksanaan majlis perbandaran masing-masing. Tetapi yang kita bicarakan tentang IKS ini, ya, kerana dari segi ekonomi, selain dari itu, dari segi ekonomi dia hampir 40% keluaran negara kasar. Jadi kalau kita ketepikan ini, bermakna jutaan pekerja, ya, akan terkesan atau terlibat atau terpaksa menjadi penganggur. Ramai saya tengok soalan-soalan dibangkit, bagaimana kami ini dah tidak ada kerja, ataupun diberi cuti tanpa gaji, ataupun tidak ada harapan masa depan. Saya lihat banyak soalan-soalan yang dibangkit oleh rakan-rakan. Saya hanya boleh mampu menyatakan bahawa sedaya upaya pihak berkuasa, pihak kerajaan harus pertama melihat ni cara kerangka besar. Saya tidak mahu dilihat kata kritik saja, tidak. Tetapi dalam menangani masalah dan kemelut ini, dari COVID-19 dah jadi problem
krisis ekonomi yang lebih parah daripada pengalaman kita tahun 97-98. Ya. Kerana apa? Apa maksudnya? Baik Harvard Business Review, IMF tadi, Bank Dunia 2 hari yang lalu, Bank Negara Malaysia hari ini, semuanya menunjukkan bahawa negara kita sudah hampir menghadapi kemelesetan ekonomi. Kerana berbeza dari kegiatan lama, dia pengeluaran terbatas, produktiviti terhambat, pekerja, perjalanan mereka terbatas, permintaan juga kurang kerana yang membeli dan dia terbatas. Kalau gaji tidak ada atau gaji dipotong, kemudahan-kemudahan penjaja tidak boleh bekerja, cuma dapat allowance harap RM600 umpamanya, ia tidak mungkin menjadi tenaga pembeli, itu akan terbatas. Maknanya akan merencat pertumbuhan ekonomi ini. Jadi maka peranan IKS itu harus kita teliti dari sudut ini. Kita lihat umpamanya angka IKS, ya, dia lebih dari 1 juta, 1.3 juta syarikat perusahaan di bawah kategori ini, ya. Yang berdaftar sebagai syarikat itu lebih 7.7 juta. Jadi maknanya melibatkan 10 juta orang atau pekerja. Jadi kita harus ada rangka. Ada penjelasan menteri menyatakan ada akan jawapan minggu depan. Ini sebab itu kita cadangkan kepada kerajaan. Dia mesti ada kerangka besar, jelas dalam semua aspek disentuh, kemudian diperinci satu persatu. Dia tidak boleh umpamanya minggu ini bincang ke AKS, besok minggu depan penjaja, kemudian pejabat awam. Jadi saya syurkan supaya tindakan segera diambil. Kita lihat pengalaman umpamanya negara China, kemudian Singapura, ya. Itu langkahnya lebih segera. Ni kalau saya puji negara lain, marah pula orang. Tetapi dia ada sense of urgency untuk mengambil tindakan yang segera dan tidak hanya selesai dengan penubuhan jawatan kuasa. Now, satu perkara yang harus disentuh juga, ini kedudukan syarikat-syarikat besar. Kalau ikut pengalaman yang lalu, ya, ada memang pertembungan dua aliran pemikiran. Nak bantu yang bawah dulu ke, nak bantu yang besar syarikat kroni dulu. Saya harap kerajaan sekarang tidak mengulangi kesilapan yang lalu, iaitu memilih untuk membantu syarikat-syarikat besar yang ada kaitan dengan keluarga atau ada kaitan dengan kepentingan kawan. Kerana sementara semua dari atas sampai ke bawah menghadapi masalah, kita haruslah cuba selesaikan masalah rakyat kecil dulu, ya. Kemudian yang besar tu carilah jalan. Syarikat dia mungkin rugi, tapi dia saya peribadi punya dah ratus juta ringgit atau bilion ringgit, duduk pun dalam istana, ya. Kereta ada, private jet ada. Dia taklah susah macam orang nak cari makan, tidak ada. Jadi oleh demikian, keutamaan yang harus diberikan oleh kerajaan mestilah kepada golongan bawahan. Walaupun orang besar, konglomerat, syarikat bilioner ini, dia punya pengaruh yang lebih terhadap pemimpin. Dia boleh main golf sekali, dia boleh ajak makan sekali. Di manalah orang penjajah dan petani boleh lakukan yang sedemikian. Jadi saya harap perkara ini diberi peringatan, dan kita belum nampak sangat jelas, ya, sumbangan mereka dalam menghadapi masalah sekarang, ya. Orang hadapi masalah kekurangan beras nak makan. Saya di Port Dickson tadi, setelah ada usaha 200-300 persediaan makanan untuk petugas barisan hadapan dan yang miskin, masih mengatakan perlu. Jadi kita kena fikir pula kemungkinan membentuk soup kitchen seperti mana dilakukan beberapa tempat di bandar, kerana menampung keperluan ini, ya. Jadi saya harap ada kesungguhan, ya, daripada syarikat besar ini. Balik pada IKS ini, ya, dia ada 3 peringkat. Pertama, kita kata yang kecil, yang mikro, ya, itu yang tak lebih daripada RM300,000. Tapi pekerja itu kadang-kadang 4-5 orang, ya. Jadi pinjaman mereka tak perlu 25 juta. Mereka perlu jumlah yang lebih kecil. Tapi nak pastikan
kegiatan perusahaan itu berjalan terus. Kemudian yang sederhana itu dari RM300,000 sehingga sekitar 15 juta saya. Kemudian berikutnya ialah yang besar, di antara 15 hingga 50 juta ringgit. Jadi kategori ini terlalu penting bagi menjana pertumbuhan ekonomi negara. Jadi sekali lagi saya menggesa berulang kali, saya sudah 3 kali, supaya ada rencana pemerintah untuk menangani masalah ini. Syarikat-syarikat dan persatuan mereka telah pun kemukakan, dan saya fikir pendekatannya betul. Kita tumpukan yang paling miskin dulu, kemudian sekarang kita tumpu kepada IKS, dan tetapi tidak bolehlah tangguh. Ini dah agak menelan waktu yang lebih panjang. Baik, ada yang soalan-soalan tanya tentang sambung daripada pengalaman penjara. Dia minta nyanyi lagu Azizah tu. Kemudian nanti saya kepilkan, saya dah nyanyi banyak kali dah. Lagipun saya ini salah pilih, saya tak pilih jadi penyanyi. Tapi kalau ada sisipan dulu, mungkin saya bincang dengan staf yang saya nyanyi 1-2 baris daripada lagu Azizah. Lagu Azizah tu nyanyian P. Ramlee. Mana mungkin kita nak cuba saingi. Kemudian ada juga lagu yang selalu bila saya gundah gulana tu, saya fikir lagu ni yang sudah lama tak jumpa hati merasa gundah. Itu pun kita sisipkan nanti, kerana saya ingat saya dipaksa dalam satu temu bual TV Indonesia, Kick Andy. Dia tak bagi tahu, tak ada notis sekali. Ya Pak Anwar, dalam acara kami ini seringkali kami berakhir dengan lagu. Saya kata saya nggak bisa. Tak, baru ini SBY, maknanya Presiden Yudhoyono dan semua yang lain semua terpaksa nyanyi. Mereka dah tahu, dah berlatih. Saya tak tahu. Jadi saya terserempak begitu. Ada band, saya punya nyanyi. Jadi itu kita sisipkan. Jadi itu selesai masalah itu. Jangan minta lagi saya nyanyi, nanti marah pula dia. Noah ni apa kerja dia, orang tengah susah dia nak nyanyi pula. Jadi, semua tak kenal ni. Baik, yang ditanya tentang buku. Kebetulan buku di antara novel yang saya minati ialah pengarang, ya, ialah Gabriel Garcia Marquez, ya. Dan ini penulis yang terkenal dari Latin America, 100 Years of Solitude. Buku ini agak lama, ditulis tahun 1967, tapi dianggap di antara novel terbaik dalam bahasa Spanyol yang ditulis oleh salah seorang pengarang terkemuka. Dia 100 Years of Solitude ini di antara kupasan William Kennedy, pengarang dan penulis terkenal Amerika, ialah bahawa ini dianggap bahan sastra yang sangat memukau manusia, dan ia seolah-olah memberikan penceritaan yang sangat menarik tentang generasi selama 100 tahun. Garcia Marquez ini juga terkenal dengan apa yang disebut magical realism. Maksudnya dia ada penceritaan yang seolah-olah benar, tapi dia ada pengolahan mimpi dan cerita dan gambaran yang disebut alam magis. Tapi ya, cerita novel. Jadi tapi penceritaan itu sangat menarik. Ini minggu lalu ini kali kedua saya baca buku ini, dan saya masih anggap buku ini seolah-olah penceritaan yang menunjukkan bagaimana waktu itu satu putaran, ya, dia tidak berakhir. Jadi menarik bukunya, yang kita harus baca. Yang keduanya yang saya oleh juga pengarang yang sama, Gabriel Garcia Marquez. Tapi ini menarik, ya, bila kita sebut
solitude. Ini maknanya macam kita di kurungan lah ya. Sebab tu saya di penjara tu ada kesan. Dia 100 tahun dalam kesunyian atau kurungan ya. Itu. Jadi ada kena-mengena dengan musim kekal di rumah ni, ya, kurungan di rumah. Dan yang keduanya, Gabriel Garcia Marquez, Laugh in the Time of Cholera. Ini macam laugh in the time of coronavirus. Ini kolera. Jadi kalau buku yang pertama itu banyak tentang cerita hidup penuh kekecewaan, peperangan, pergaduhan, kezaliman dan dictatorship or fascism, ya. Ini yang kedua ini lebih tentang kisah percintaan yang saya fikir sangat menarik. Dan tapi cinta ni cinta macam filem Piramli lama, Panggilan Pulau. Ni jauh, cerita satu hampir di antara dua benua, tapi kekal kasihnya, tapi kemanusiaan lah, cerita sedihnya, percintaannya, kemanusiaannya dan kelucuannya, ya. Jadi dia sebut saya nak ada dalam in English, tell me something old friend, why are you fighting, what other reason could there be? Colonel Garineldo Marquez answered, for the great Liberal Party. You are lucky because you know why, he answered. As far as I'm concerned, I've come to realize only just now I am fighting because of pride. That's bad, Colonel Garineldo Marquez said. Colonel Aureliano Buendia was amused at his alarm. Naturally, he said. But in any case, it's better than not knowing why you are fighting. He looked at him in the eyes and added with a smile, or fighting like you for something that doesn't have any meaning for anyone. Oh, dalam ni tikamannya, menusuk ke hati, ya. Kita berjuang, bekerja, berebut, gampas kuasa untuk apa? Tak ada apa-apa prinsip. Untuk wang dan jawatan, enggak ada cita-cita murni dan idealism. Jadi kadang-kadang novel ini juga dia menusuk ke jantung, hati dan kalbu bagi yang insaf dan berfikir. Jadi saya fikir memadai untuk itu malam ini dengan dua novel besar, ya, oleh Garcia Marquez. Dan ada kalau boleh saya sentuh, ada satu buku, kalau sudah tahu, di antara pejuang Latin Amerika yang menentang Spanyol yang hebat, sebagai umpamanya father of Latin American independence yang menyentuh beberapa negara, namanya Simon Bolivar. Bolivia, Venezuela, semua jadi hero dia. Siapa hero? Simon Bolivar. Tapi ada satu novel dia yang sangat menyentuh perasaan kita tentang The General and its Labyrinth. Cerita Simon Bolivar. Habis tengok gelagat orang-orang baru ini bercatur dalam politik, berebut kuasa gitu gini, yang perang lawan penjajah gitu semua dah dilupakan. Yang berkuasa sekarang kadang-kadang tamak halobanya, rompakannya, keangkuhan kuasanya lebih parah daripada penjajah dulu. Jadi dia seolah tergenung dengan rasa yang sangat hibah dan sedih kerana bagaimana dalam satu generasi
orang boleh kononnya berjuang, jadi tokoh parti, berebut, khianat sana, khianat sini, tetapi untuk apa? Hanya untuk jawatan dan untuk wang. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, menghindari daripada kerusakan begini, dan menyelamatkan diri, masyarakat dan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.